Siwan tu. Kasut dah, duduk kasut. Udah ke? Okey, saya perkenalkan diri sebagai Inang. Jadi Inang ni dia nak berkongsi dengan kita dengan satu kisah seram yang berlaku pada dia ketika dia sedang menuntut di sebuah pusat pengajian awam di negeri Pantai Timur. Okey, kita teruskan. Dia katakan sini kehidupan dia pada mulanya seperti biasa, tiada langsung apa-apa yang aneh. Malah dia sedikit pun tak pernah menyangka akan mengalami kisah yang dirasakannya sebagai kisah seram, kisah nyata yang dia terima ni lah. Okey, kita teruskan dengan kisah dia. Saya seorang pelajar yang suka berada di kampus sehingga lewat malam. Perkara ini dah menjadi kebiasaan sejak menuntut di peringkat ijazah. Dan kata Inang, dia memang dah praktikkan juga ketika belajar di peringkat master. Inang kata pada suatu petang, dia dan seorang kawan dia bercadang untuk membuat penulisan tesis sehingga jam 10 malam. Jadi pada petang itu, dia ingin mengambil wuduk bagi menunaikan solat asar. Namun ketika dia sedang membasuh muka, dia merasakan ada sesuatu seperti yang sedang memerhatikan dia. Jadi Inang ni dia menyelesaikan wuduk dan bila dia lihat di cermin di hadapan, jadi dia ni bertentang dengan cermin, dia melihat ada satu kelibat berwarna hitam bergerak laju keluar ke arah pintu tandas. Inang terkejut dengan keadaan yang terjadi. Lantas dia menoleh ke belakang untuk nak tengok kelibat apa yang berlalu pergi tu. Namun kata Inang, tiada langsung sesiapa pun di belakangnya tadi. Jadi Inang pun berjalan keluar daripada tandas. Dia teruslah masuk ke bilik siswazah. Ketika dalam perjalanan dia ke bilik siswazah itu, dia berasa seolah-olah dia seperti diekori oleh sesuatu di belakang. Jadi Inang tanpa menoleh, dia cuba mempercepatkan langkah dia. Selesai solat asar, Inang terus menyambung tugasan dia yang sebelumnya tadi. Jadi Inang dia diam saja. Dia tak bercerita pada sesiapa pun tentang perkara mistik yang dia rasa pelik tadi kepada kawan dia tadi. Ketika malam semakin larut, sedar tak sedar jam pun dah menunjukkan hampir jam 11 malam. Inang dan kawan dia mengemaskanlah barang-barang kerja dia tadi tu dan bersedia untuk balik ke rumah. Selain daripada tu, Inang dia ada bagi tahu jugalah bila dia berada di tingkat bawah. Jadi untuk makluman semua lah, jadi rumah dia ni 2 tingkat lah kan. Bila dia berada di tingkat bawah, dia sering melihat kelibat berlari. Kelibat macam ada sesuatu yang berlari menuruni anak tangga. Lagi kejadian dia ketika dia tengah membuat kerja, dia dapat rasakan juga seperti ada seseorang yang melihat dia dari belakang. Tapi macam biasa guys, bila dia pusing kat belakang, tak ada apa-apa pun. Langsung tak ada kelibat apa pun. Dan keadaan ini berlarutan dan menyebabkan Inang ni dia nekat untuk cuba nak tahu apa yang kerap mengganggu beliau. Satu malam tu, Inang ni dia bagi tahu dia tidur awal lah untuk bangun balik untuk nak menunaikan solat qiyam, memohon agar Allah memberi petunjuk. Jadi setelah selesai solat tu, dia tidur dan dia bermimpi. Okey.
Dalam mimpi tu dia bertemu dengan seorang budak kecil yang kelihatan lelaki berumur sekitar 5 tahun. Jadi kadang-kadang lelaki tu dia tak berbaju dan badan dia penuh dengan daki, guys. Rambutnya pendek dan seakan-akan kelihatan seperti botak. Lepas tu bila dilihat pula daripada seluarnya tu diperbuat daripada kulit kayu dan diikat di pinggang. Kanak-kanak lelaki ni suka mengikut inang dan sentiasa berada di sisi inang walau ke mana pun inang pergi. Selain itu, dalam mimpi tu juga inang dia dapat melihat dua susuk wanita. Seorang wanita tu dia remaja lah, dan seorang lagi wanita tu wanita dewasa. Okey, jadi kat sini kita faham ada seorang budak lelaki, dua wanita yang level remaja dan satu lagi level dewasa lah. Dan mereka berdua ni memimpin tangan kanak-kanak lelaki ini tadi. Macam ibu dengan anak lah. Keesokan hari tu saya berjumpa, inang ni berjumpa dengan ustaz, dan selepas dirawati dia berasa seperti sedih dan sayu. Hiba, rasa nak menangis. Perasaan dia, inang bagi tahu, seperti rindu kepada seseorang yang telah pergi meninggalkan dia. Namun dia tak tahu siapa. Perasaan rindu, inang begitu dia datang. Perasaan rindu selepas rawatan dilakukan. Inang bagi tahu keadaan tu tidak tamat setakat itu, malah semakin bertambah teruk. Inang tak dapat tidur awal di malam hari dan sering merasa takut tanpa alasan. Inang ni dia jadi macam seperti takut pada bayang-bayang sendiri. Dah sekarang ni kalau kita tengok, kita dengar daripada cerita dia ni kan. Suatu hari inang ni dia tak pergi ke kampus. Jadi inang dia bagi tahu dia tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil nama dia. Inang. Inang. Okey, Inang ni masih di dalam bilik lah. Masih di dalam bilik sebab dia tak pergi kampus. Jadi Inang bila dia buka pintu tu, dia dapati tak ada sesiapa pun di luar bilik dia tu. So, siapa yang panggil Inang ni? Kemudian Inang berbaring semula di katil. Di sini Inang jelaskan ketika dia baring dan dia melihat ke pintu bilik, Inang dapat melihat satu susuk tubuh berwarna putih dan berambut putih yang panjang hingga ke pinggang. Rambutnya lurus dan rapi. Namun muka susuk tu tidak kelihatan kerana dia menundukkan wajahnya. Jadi di sini Inang boleh agak yang itu bukanlah manusia dan ia adalah jin. Namun Inang dia abaikanlah, dia ignore. Inang buat tak reti tentang kejadian tu. Jadi dalam pada dia buat tak reti tu, Inang bagi tahu benda tu menghampiri dia dan duduk di sebelah sisi Inang. Di sini Inang dia tak boleh buat apa, just dia cuma boleh pejamkan mata dan tarik selimut. Dia tak mau layan benda yang dia rasa benda tu mungkin teringin berkenalan dengan dia tu. Inang pun selepas tu dia buka balik mata dia. Dan korang tahu apa jadi? Dia masih lihat benda tu masih di sebelah dia. Dan Inang dia katakan lagi kepada benda tu, jangan kacau saya lagi. Di sini Inang dia start tegaslah bagi tahu dia tak berminat nak berkenalan, nak berkawan lah. Tiba-tiba Inang bagi tahu benda tu menghala ke arah pintu bilik dan hilang bersama dengan hilaian yang panjang. Namun tak lama lepas tu Inang pun dia mengemas barang-barang dia, barang-barang keperluan, dan dia keluar daripada rumah tersebut. Jadi siapa yang ada kisah-kisah yang macam ni juga ni boleh komen dekat bawah yang pergi belajar dulu duduk di rumah sewa,
terima gangguan-gangguan seperti ni, nak berkenalan secara bersungguh-sungguh bagaimana nak elak tu kan. Jadi kisah Inang ni dijadikan sebagai pengajaran lah. Sebab di sini kalau kita dengar balik, Inang memang tak layan dan Inang bertegas memang tak mahu nak buat kawan lah. Okey, kita teruskan lagi dengan cerita yang seterusnya.